Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Apa khabar murid-murid? Cikgu harap kamu semua sihat. Okey, kita teruskan lagi dengan pembelajaran kita bagi subjek matematik tingkatan 1. Bab 6 persamaan linear. Okey, kita teruskan untuk subtopik 6.3 iaitu persamaan linear serentak dalam dua pemboleh ubah. Sebelum ni kita telah belajar 6.1 persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Kemudian kita dah lihat 6.2 persamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Dan subtopik yang terakhir ini kita nak lihat apa itu persamaan linear serentak dalam dua pemboleh ubah. Bila kita sebut dua pemboleh ubah, maksudnya di sini kita menggunakan perwakilan dua huruf. Okey? Baik, jadi objektif dia pada akhir pembelajaran, murid akan dapat membentuk persamaan linear serentak berdasarkan situasi harian. Okey, kemudian daripada persamaan linear serentak tersebut, kita boleh buat dia dalam bentuk graf. Kemudian kita boleh menjelaskan maksud persamaan linear serentak tersebut berdasarkan graf. Okey? Okey, kita tengok bagaimana untuk membentuk persamaan linear serentak. Okey, daripada persamaan linear dua pemboleh ubah, kita boleh membentuk persamaan linear serentak. Baik, kita tengok situasi dia. Okey, Faizah menternak sejumlah, dia dah kata sejumlah 7 ekor ayam dan itik. Maksudnya jumlah untuk ayam dan itik, ayam tambah dengan itik ialah 7 ekor. Kemudian dia cerita lagi, kos menternak seekor ayam ialah RM2 seminggu. Manakala kos menternak seekor itik ialah RM1 seminggu. Okey, kos nak bagi ayam makan ni kan. Jadi ini kos untuk ayam mahal sikit lah daripada itik. Kemudian jumlah kos ternakan bagi ayam dan itik ialah RM12 seminggu. Maksudnya untuk ayam dan itik ini, kos untuk kedua-dua binatang ternakan ini adalah RM12 seminggu. Jadi berapa ekor ayam dan itik yang diternak oleh Faizah? Maksudnya kita nak cari berapa sebenarnya ayam dan berapa sebenarnya bilangan itik yang diternak oleh Faizah. Jadi daripada situasi ini, okey, kita boleh buat dua persamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Okey, tengok Situasi pertama tadi cikgu cakap, dia kata dia menternak ayam dan itik. Okey, kita wakilkan kat sini X ini sebagai ayam. Kita kena wakilkan sebab kita tak tahu berapa bilangan ayam. Jadi kita wakilkan dia dengan huruf X. Dan Y pula kita wakilkan untuk bilangan itik. Yang kita tahu daripada situasi yang diberikan, hasil tambah bilangan ayam dan bilangan itik jumlah dia adalah 7. Sebab tu kita dapat persamaan linear dalam dua pemboleh ubah yang pertama, iaitu X tambah Y sama dengan 7. Ini persamaan yang pertama. Kemudian dia sambungkan ayat yang seterusnya. Dia kata kos pula. Kos untuk ternak kos untuk ternak ayam ialah RM2. Itik pula RM1. Sebab tu untuk ayam dia buat 2X. Bermaksud RM2 darab untuk bilangan ayam. Berapa ekor ayam yang kita tak tahu. Kemudian ditambahkan dengan Y. Kenapa Y sahaja? Sebab Y RM1. Untuk itik RM1. 1 darab Y tu yang kita dapat Y sahaja. Macam tadi 2 darab X. Terdapat 2X. Okey, sebab itulah 2X tambah Y sama dengan 12. Kenapa 12? Sebab jumlah kos untuk kedua-dua binatang ini adalah RM12 bagi seminggu. Sebab itulah kita dapat persamaan yang kedua, iaitu 2X tambah Y sama dengan 12. Baik, daripada situasi atas ini, tengok perhatikan. Kedua-dua persamaan yang dibentuk itu ialah persamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Okey, kenapa dua pemboleh ubah? Cuba perhatikan. Persamaan yang pertama, pemboleh ubah dia X, Y. Persamaan yang kedua pun X, Y. Masih lagi kita cerita tentang ayam dan itik. Cuma ceritanya berbeza. Yang ni dia cerita tentang jumlah ternakan. Yang ini dia cerita tentang kos ternakan. Okey?
Walaupun cerita berbeza, dia punya situasi berbeza, tapi dia punya, orang cakap dia punya utamanya kita cerita tentang ayam dan itik. Ayam mewakili X, Y mewakili itik. Jadi, bagaimana kita nak tentukan bilangan ayam dan bilangan itik ini? Maksudnya, berapa sebenarnya nilai X dan juga berapa sebenarnya nilai bagi Y. Jadi, untuk kita dapatkan nilai X dan Y, kita boleh gunakan kedua-dua persamaan ini untuk dapatkan nilai X dan Y. Okey, bagaimana kita tengok seterusnya? Okey, sekarang ni aktiviti penerokaan. Okey, daripada soalan tadi, daripada persamaan linear yang kita dapat tadi X tambah Y sama dengan 7 dan juga 2X tambah Y sama dengan 12 ini, okey, kita boleh buat graf. Okey, video cikgu yang lepas ataupun pembelajaran kita yang lepas, cikgu dah ajar bagaimana kita nak buat persamaan linear dua pemboleh ubah ni, kita nak wakilkan dalam bentuk graf. Okey, yang ini cikgu terangkan secara ringkas dulu, nanti kita tengok bagaimana nak buat graf dia. Okey, sekarang ni tengok X tambah Y sama dengan 7. Bila kita buat graf kat sini, X tambah Y sama dengan 7, ini adalah graf warna merah, ini adalah graf bagi persamaan linear dua pemboleh ubah X tambah Y sama dengan 7. Kemudian yang warna purple ini, warna ungu ini adalah garis lurus bagi persamaan 2X tambah Y sama dengan 12. Jadi kalau kita plotkan dalam bentuk graf, kita akan dapat kat sini, dia bersilang pada satu titik. Okey, nampak ni? Dia bersilang pada satu titik. Titik ini, okey, daripada titik ini kita boleh dapatkan nilai untuk X dan nilai untuk Y. Maksudnya, daripada dua persamaan linear dua pemboleh ubah ini, kita boleh tahulah berapa nilai ayam. Okey, kita tengok pada paksi untuk X sini, okey, dan juga untuk paksi Y. Paksi Y di sini. Berapa nilai Y bersamaan dengan itulah bilangan itik. Okey, dia akan bersilang pada satu titik ini. Maksudnya nilai X dan Y-nya adalah sama. Jadi kita boleh tengok berapa nilai ayam dan berapa bilangan itik. Okey, berapa bilangan ayam dan berapa bilangan itik berdasarkan titik X dan Y. Jadi kat sini dia kata persamaan linear X tambah Y sama dengan 7 dan persamaan untuk 2X tambah Y sama dengan 12 ini, inilah kita panggil dia persamaan linear serentak. Okey, jadi persamaan linear serentak ini, okey, bila dia mempunyai satu titik persilangan, yang inilah satu titik persilangan, dia bersilang ini di sini, itu kita kenal sebagai penyelesaian unik. Maksudnya kita dapat nilai X dan nilai Y. Okey, kita tengok pula macam mana kalau dia tak bersilang. Ini persamaan, dua persamaan linear serentak ini, dia bersilang. Okey. Baik, sekarang ni cikgu tunjukkan dua bentuk graf yang lain pula. Okey, sekarang yang ini dia kata meneroka persamaan linear serentak. Tadi kita dapat persamaan linear serentak, kita dapat titik persilangan. Sekarang ni tengok ini pemboleh ubah, persamaan linear dua pemboleh ubah. Okey, yang ini yang baru pula. 2x tolak 3y sama dengan negatif 6 dan 4x tolak 6y sama dengan 18. Okey, bila dua persamaan linear ini kita wakilkan dalam bentuk graf, kita akan dapat dua garis begini. Untuk 2x tolak 3y, bila kita gariskan, plotkan pada graf, kita akan dapat garisan yang merah ini. Kemudian untuk 4x tolak 6y sama dengan 18, kita dapat garisan yang purple ini, yang ungu ini. Okey, perhatikan dua garis lurus ini. Dia tidak bersilang. Maksudnya, dia tidak bertindih. Kita tak boleh dapat nilai X dan Y. Okey? Sebab tak ada yang, macam mana nak cari nilai X, Y dia? Tak ada yang bersilang. Kalau tadi dia bersilang, bolehlah kita cari nilai X dan nilai Y. Yang ini, kita panggil dia sebagai garis selari. Okey, dah belajar kan garis selari? Ni contoh garis selari. Jarak dia sentiasa sama. Ni kalau dia bentuk serong macam ni.
Ini garis lari ni. Bila garis lari, tiada penyelesaian. Maksudnya tiada nilai X dan Y. Tiada nilai X dan Y. Okey, lagi satu situasi. Tengok bawah ni pula. Katakan cikgu bagi persamaan linear 2 pemboleh ubah X tambah Y sama dengan 4 dan 5X tambah 5Y sama dengan 20. Okey, bila cikgu plotkan atau kita buat graf, okey, kita akan dapat satu garisan yang bertindih di sini. Maksudnya, kedua-dua persamaan ini bila kita buat graf kat sini, dia bertindih. Kalau yang tadi, yang ni dia tak bertindih, tapi dia tak bertemu, dia selari. Yang ini pula dia bertindih. Garisan warna merah dan warna purple, warna ungu bertindih pada garisan yang sama. Maksudnya kat sini, okey, nilai X dan Y dia tiada penyelesaian juga. Tapi kita panggil dia nilai X dan Y dia D pula jadinya. X dan Y tidak terhingga. Kenapa tidak terhingga? Oh, ni bukan tiada penyelesaian. Dia ada penyelesaian. Maksudnya dia tidak terhingga. Tengok sekarang nilai X dan Y ni banyak Kalau kita tengok sini nilai X dia, sini pun boleh kita tengok nilai X dia sebab dia bertindih. Pada semua garisan ni dia bertindih. Jadi kita boleh tentukan nilai X dan Y. Jadi tak terhingga lah. Tak terhingga maksudnya terlampau banyak sangat nombor dia. Nilai X dan Y dia terlampau banyak. Okey? Sampai kan kita tak boleh nak kira berapa. Apa sebenarnya nilai dia. Dia dah terlampau banyak. Tidak terhingga. Okey? Okey. Jadi kesimpulannya daripada 3 graf yang berbeza tadi, cikgu simpulkan di sini. Okey, persamaan linear yang dipaparkan. Okey, yang tadi, yang ni yang pertama. Baik, yang pertama tadi X tambah Y sama dengan 7 untuk warna merah ini. Kemudian 2X tambah Y sama dengan 12. Ini adalah garis lurus bila kita plotkan dia. Okey, ingat cikgu dah ajar cara nak lukis graf. Okey, gantikan nilai X dengan Y ni. Okey. Yang ini video yang lepas dah belajar cara nak plotkan graf ini. Sebab tu kita kena belajar dulu bagaimana, macam mana nak plotkan graf dulu. Barulah kita boleh buat graf ni. X sama Y. Okey, kemudian daripada dua persamaan linear ini kita dapat satu titik kat sini. Jadi di sini keadaan kedua-dua garis adalah bersilang. Yang ini bersilang. Kalau yang ini untuk yang ini. Okey, yang ini dia dalam bentuk kedua-dua garis adalah selari. Mana yang ini pula kedua-dua persamaan ini menghasilkan garis lurus yang bertindih. Okey, titik persilangan dia. Nilai X dan Y kita boleh tentukan. Maksudnya kita boleh cari nilai X dan Y daripada paksi ini. Daripada graf ni ialah, maksudnya nilai Y X dia ialah 5. Ayam adalah 5 ekor sebenarnya. Untuk Y sini kita boleh tengok 1.5 di tengah-tengah sini. Okey, jadi kat sini penyelesaian dia adalah penyelesaian unik. Unik tu maksudnya adalah penyelesaian unik. Untuk garis lari tiada penyelesaian. Tak ada nilai X dan Y. Manakala untuk garis yang bertindih ini, dia ada jawapan tapi penyelesaian dia tidak terhingga. Terlalu banyak. Penyelesaian tidak terhingga. Tu maksud dia. Kena faham bentuk-bentuk graf ini dan juga apa maksud titik persilangan dia. Okey. Nanti video yang kedua cikgu nak terangkan bagaimana kalau dia bagi soalan untuk kita buat graf-graf ini. Okey?